Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi Allah taala pertemukan kita pada malam yang mulia ini, dalam rumah Allah yang mulia ini, untuk sama-sama kita mentelaah, kita memahami akan pengajian kita ini insyaAllah. Dan untuk sebagai permulaan kuliah kita pada malam ini, Anda nak mengingatkan semua sahabat-sahabat tentang sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang kebetulannya baru-baru ini dibacakan oleh Tuan Guru Haji Saleh di Pondok Syekh, ada dalam tafsir Nurul Ihsan jilid yang kedua, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ayat ini kalau kita baca sekali lalu kita tak rasa apa dia yang Allah Ta'ala nak. Kita tak tahu apa murad dengan ayat ni, apa kehendak ayat ni. Kita baca sekali je, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung hati menyokong orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu cenderung hati. Cenderung hati ni ulama kata rasa tak apa pun kira cenderung hati dah. Rasa tak apa dah, kalau itu pun dah kira cenderung hati. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung hati menyokong orang-orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu kisah yang menarik berkenaan dengan ayat ini. Di mana semasa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang yang memimpin sebuah negara Islam, seorang yang ada jasanya dalam Al-Quranul Karim yang kita duk baca sampai hari ini, ada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia seorang pemimpin, tapi dia seorang yang zalim. Mana-mana ulama yang tak setuju dengan dia, ada yang tak sepuluh dengan dia, ada kurung, ada penjara dan sebagainya. Dia dikelilingi, tak dikelilingi oleh ulama-ulama, tapi dikelilingi oleh kaki-kaki maksiat. Dikelilingi oleh orang-orang kaya dan sebagainya. Dia memusuhi ulama sampai suatu hari jubah dia terkoyak. Jubah Hajjaj ni terkoyak. Bila jubah dia terkoyak, maka dia perintahkan kepada khadam dia untuk bawa jubah dia ni pergi cari tukang jahit. Tolong jahit jubah dia ni. Khadam dia bawa jubah Hajjaj ni sampai kepada satu kedai jahit, minta tolong jahit jubah ni. Tukang jahit tanya, jubah siapa? Jubah Hajjaj. Minta maaf, kami tak jahit jubah Hajjaj. Sebab apa? Hajjaj seorang yang zalim. Bawa lagi ke satu kedai, tolong kamu jahitkan jubah ini. Ini jubah siapa? Jubah Hajjaj. Minta maaf, kami tak jahit jubah Hajjaj. Sebab apa? Hajjaj seorang yang zalim. Bawa dari satu kedai ke satu kedai, dari satu kedai ke satu kedai, sampailah kepada satu kedai yang hujung bandar. Kedai ni kecil saja, kedai tak berapa laku. Bila dia minta tolong jahit jubah Hajjaj ni, maka tukang jahit tu kata, kalau aku tak ambil jubah Hajjaj ni jahit hari ni, maka tak ada siapa dah nak jahit, nak mari ni suruh aku jahit baju, tak ada dah. Maka dia kata minta tempoh. Dia minta tempoh sampai esok. Esok baru dia boleh bagi keputusan nak jahit atau tak jahit jubah Hajjaj ni. Malamnya dia bertemu dengan seorang ulama, As-Sufyan As-Sawri. Dia bertemu
lawan dah 90 minit, dah tambah dah dengan sudden death dan sebagainya. Kita duk tunggu nak sepak nanti ya. Maka hendaklah kita memikirkan bagaimana garis panduan daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah layak bagi kita untuk kita buat tak peduli dengan apa nama ni ayat Allah Subhanahu wa taala? La ni ada dua, sa-nya tidak ada. Allah la ilaha illa ada. Allah tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu khabar Allah taala. Allah taala nak royak aja tu. Sa lagi, la ni maksud apa? Wala tarkanu ila allazi, la ni maksud jangan. Ada wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan cenderung hati kepada orang zalim. Wala taqrabu zina, jangan hampiri zina dan sebagainya. La yang sah ni maksud jangan. Bila kata jangan ni makna Allah Taala tak beri. Ada bila Allah Taala suruh semayang, kita pakat semayang belaka. Bila Allah Taala suruh puasa, kita pakat puasa belaka. Bila Allah Taala suruh pergi haji, pakat pergi haji belaka. Ada kadang setahun sekali pergi haji. Tapi bila Allah kata jangan lantik orang zalim, kita lantik juga. Tak betul? Tentu tak betul. Ada sebab sama. Ada Allah Ta'ala larang kita supaya jangan tinggal sembahyang. Allah Ta'ala larang kita supaya jangan tinggal puasa. Samalah dengan keadaannya Allah Ta'ala larang kita jangan lantik pemimpin yang zalim. Sebab apa? Amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu akan dijilat, disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini sebagai satu garis kasar untuk kita. Ada dalam kita menentukan siapakah yang berada di atas. Ada lenggak naik atas tu. Ada jangan duk tengok ke bawah ni. Lenggak naik ke atas tu, pasal hak atas tu lah yang ada kuasa yang boleh menentukan dan sebagainya. Mereka lah yang menentukan dasar-dasar negara, sama ada memberi keselesaan kepada kita, memberi keadilan kepada kita, ataupun memberi kezaliman kepada kita. Hak duk ke atas tu. Ada kena lenggak tengok siapa yang kita nak lantik, siapa yang kita nak sokong. Ada ulama kata pakai baju pun tak boleh serupa dengan orang zalim. Tak boleh berhias dengan perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh orang zalim, tak boleh. Adakah lagi kita menyokong sampai di peringkat mereka memperolehi kuasa dan sebagainya? Maka dengan kuasa mereka lah mereka merosakkan generasi kita. Sambut tahun baru, ada panggil artis-artis daripada luar, bayar puluh-puluh juta untuk apa? Bukankah itu merupakan satu kezaliman? Ajak anak-anak muda kita supaya seronok semata-mata. Hidup tak kenal apa nama ni surah masjid, hidup tak kenal dosa pahala dan sebagainya. Ini adalah merupakan kezaliman-kezaliman yang sepatutnya kita lihat dan sepatutnya kita sedar. Terutamanya apabila Allah Ta'ala memberi garis yang begitu jelas kepada kita, supaya kita jangan menyokong orang-orang yang menggalakkan kepada kemungkaran dan sebagainya, kerana kemungkaran-kemungkaran itulah yang disebut sebagai kezaliman. Maka insyaAllah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada mukadimah kuliah kita pada malam ini. Kita masuk kepada pengajian kita. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah, huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Ingat taruh ada. Pertamanya hukum syarak, yang keduanya hukum adat, yang ketiganya hukum akal. Jadi kita malam ini berada pada tajuk hukum akal. Bila kita sebut kata hukum akal ni, maka yang membicarakan tentang tauhid, yakni yang membicarakan tentang sifat 20 dan sebagainya, semua ini duk tergolong dalam hukum akal tu lah. Ujuk kidam bakok bilang sampai 20 sifat tu, maka semua itu dibicarakan bawah tajuk hukum akal. Sebab apa? Sebab akal lah yang menjadi hakim, yakni akal lah yang menghukum. Bermula makna hukum akal itu, dia beri makna dulu. Pak Said ada antara kita ni ada akal, ada. Tapi bila sebut hukum akal tak reti nak letak tang mana.
20. Ada sifat 20 ni tak mengaji pun tak apa. Ada kita kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Tak apalah kalau kenal. Ada kita pun mengaji nak kenal ya. Ada supaya nak reti jalan kita tu. Ada tanya dia Allah Ta'ala tu berarah kadak, hak tu pun tak tahu jawab lah. Ada hak tu pun tak tahu jawab. Patut dia tak mengaji pun tak apa-apa. Ada kita jangan ada. Kalau tidak ulama-ulama kita tak karang kita ada. Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus seseorang dengan akal fikiran. Keputusan yang memutus tu kita lah, tapi guna alat apa? Guna alat akal fikiran. Itu kata keputusan yang memutus seseorang dengan akal, dengan apa? Dengan wazifah, dengan perantaraan akal. Makna kita guna akal kita lah untuk memutus, untuk membuat keputusan. Akal kita buat keputusan. Apa saya tu kata hukum tu? Hukum akal. Kalau hari itu adat buat keputusan, maka kita kata hukum tu hukum adat. Kalau sebelum tu syarak yang buat keputusan, maka kita kata hukum tu hukum syarak. Yang membetuli bagi perkara-perkara yang dipikir itu kena membetuli. Ada makna walaupun dihukum dengan hukum akal, kalau tak betul tak ada mesti kena membetuli. Ada makna apa nama ni, kadang-kadang tak membetuli juga. Ada kadang-kadang akal kita fikir, akal kita memutuskan, tapi tak membetuli. Contoh macam mana? Contoh dia kata kalau mati dah tak hidup lagi dah. Betul tak? Sekali fikir ya lah dah. Macam mana ni mati nak hidup balik ni? Ada kita hak mati jadi hancur, jadi tanah, apa semua jadi debu dah. Ada macam mana nak hidup balik ni? Ada kadang-kadang akal fikir gitulah. Makna kalau akal tak disandarkan dengan ayat Allah Ta'ala, tak apa dah, mati jadi tanah, kepala mubah tu ya. Ada pokok kayu itu ya. Ada tu makna apa? Hukum juga dengan akal, tapi tak membetuli. Hak kita nak ni menghukum dengan akal fikiran, tapi kena betul dengan kehendak syarak. Mati hidup kelih ni apa nama ni, wajib. Ada wajib akli yang aridi. Dan hukum akal itu 3 perkara. Ada 3 perkara hukum akal. Yang pertama wajib akal, yang keduanya mustahil pada akal, dan yang ketiganya harus pada akal, yakni jaiz pada akal. 3 ada. Yang pertamanya wajib pada akal, yang keduanya mustahil pada akal, yang ketiganya harus ataupun jaiz pada akal. Ada bagi apa nama ni takrifannya dah. Dan pengenalan atau ta'rif, yakni apa nama ni, peta ta'rif ni dah. Peta supaya kita nak tahu apa dia tu dah. Dan pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu iaitu barang yang dipikirkan dengan akal tentu sungguh. Barang yang dipikirkan dengan akal tentu sungguh, ya, kerana barang itu sungguh dirinya. Mana tu wajib pada akal? Barang yang difikirkan dengan akal tentu sungguh. Tu kata wajib. Wajib ni benda tentu sungguh, mustahil ni benda tentu dah. Kerana barang itu sungguh dirinya, itu wajib pada akal. Ada macam kita kata apa nama ni, ada Tuhan, ada Allah Ta'ala ni dah.
balik lepas tu mati. Tuhan mati. Tentulah akal tak terima. Dah Tuhan mati nak sembah siapa lagi? Dia mati itu sifat binasa. Nak jadi Tuhan dia nak mati. Mati ni sifat baharu. Terus dia pun tak percaya kepada agama Kristian, terus dia masuk agama Islam. Pasal apa? Dalam Islam Tuhan tak mati. Dalam Kristian Tuhan mati. Itu pun pakat percaya. Cuba fikir tengok dengan akal kita. Boleh terima ke akal kita kata Tuhan ni mati? Itu tak boleh terima. Bagi satu orang Kristian, dia ni ketua gereja Kristian di Jawa Timur. Ayah dia seorang askar. Jadi ayah dia ni memanglah bercita-citanya nak suruh dia ni jadi seorang ketua gereja lah. Maka ayah dia pun beri dia mengaji di sekolah rendah Kristian. Hatta naik pula pergi mengaji sekolah menengah Kristian. Kemudian hatta lagi pergi mengaji di Belanda, mengaji supaya macam mana cara-cara nak jadi seorang padri Kristian yang berjaya, yang hebat macam mana. Dia pun pergi mengaji. Bila pergi mengaji, habis mengaji di Belanda, dia klik di Jawa dan sebagainya, diberikan satu gereja kepada dia. Kemudian gereja bayar gaji dia, gereja bayar elang, kereta pun gereja beri, duduk pun di rumah gereja. Buat kerja apa? Buat kerja untuk memurtadkan orang-orang Islam di Indonesia. Kita tahulah orang Indonesia macam mana. Kebanyakannya ialah golongan-golongan lemah, golongan-golongan miskin. Jadi dia mendapat saraan, dapat support, dapat belanja daripada persatuan-persatuan gereja yang besar-besar, malahan daripada negara-negara Kristian yang kaya-raya. Maka dia boleh menggunakan keuangan dan sebagainya untuk memurtadkan orang-orang Islam di Indonesia. Dia tulis sendiri. Dia kata dalam masa 2 minggu dia berjaya memurtadkan lebih daripada 1000 orang Islam di Indonesia. Dalam masa 2 minggu. Dia guna kaedah apa? Dia tengok kalau orang tu miskin, orang tu tak ada duit dan sebagainya, dia beri duit belanja. Kalau kawan tu ada anak kecil dan sebagainya, dia beri pampers, dia beri susu dan sebagainya. Maka ramailah di kalangan orang Islam yang berjaya dia murtad di Indonesia, di Jawa Timur. Kemudian sampai di peringkat dia nak masuk kepada pesantren-pesantren ataupun pondok-pondok di Indonesia. Sebab apa? Sebab dia tengok di pondok-pondok itulah yang menjadi sumber kekuatan akidah kepada umat Islam di Indonesia. Kalau dia tak hapuskan sistem pondok ni, kalau dia tak rosakkan sistem pengajian pondok ni, menyebabkan orang-orang Indonesia kuat akidah dia, kukuh akidah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala, dia bertemu dengan seorang perempuan, seorang orang perempuan wanita yang cantik. Lantas dia rasa nak bini, dia rasa nak bini, tapi orang perempuan tu Islam, mak ayah dia Islam, dia seorang padri gereja. Macam mana nak bini? Maka dia tukar IC dia, dia tukar surat beranak, dia tulis situ dia orang Islam. Kemudian dia pergi minta lah kepada mak ayah orang perempuan ni, maka mak ayah dia pun berilah pasal orang Islam, pergi menikah. Menikah tak ada lama. Pasal apa? Dia dok kira nak tarik hak perempuan Islam ni masuk agama Kristian. Dia bukan tujuan nak menikah sungguh-sungguh kita ni dah. Dia tujuan dia supaya perempuan ni nak masuk agama dia. Jadi berkeliling. Selagi duk keli, duk 3-4 hari sekali keli, 3-4 hari sekali keli, duk malam tu oleh kerana selalu berkeli sangat, dia pun heran. Bini dia ni orang perempuan yang baik lah, orang perempuan yang bagus. Bila berkeli ambil ismayang, ambil Quran baca. Berkeli lagi ambil ismayang, ambil Quran baca. Sampai dia pun heran. Lagu mana ni? Tiap kali keli, tiap kali dia marah kat bini dia ambil ismayang, ambil Quran baca. Jadi oleh kerana bini dia pun tak tahan, duk malam duk keli. Keli bini dia kata, kalau macam ni hatta aku keli. Hatta aku keli kat mak ayah aku lah. Aku menikah denganmu ni, pasal aku taat kat mak ayah aku. Tapi kalau nak suruh aku tukar agama, nak suruh aku jadi orang Kristian, hatta aku keli lah pagi esok, aku tak mau duk dengan mu dah. Dia ni pun dah bini lawa, bagus pula tu kan. Dia pun malam tu tidur tak lena juga. Malam tu tidur tak lena, dia pun
dia duk baca. Ada sebelum ni dia tak biasa baca tengok ni. Ada dia duk ambil lepas ambil copi bakapi ni banyak lah. Ada dia tak biasa ambil tengok. Ada dia buka-buka tengok dalam ayat Allah Taala sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada banyak kali Allah Taala sebut dalam surah Ar-Rahman dah. Dan dengan jalan apa lagi kamu nak menafikan nikmat yang aku beri kepada kamu? Ada nikmat Allah Taala beri kat kita ni banyak. Ada wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Dan sekiranya kamu nak hitung, ada nak kira nikmat Allah Taala ni, nescaya kamu takkan rok kira. Ada cuba kita tengok, kita menyawa, ada tarik naik satu nikmat, lepas turun nikmat satu lagi, tarik naik satu nikmat, lepas turun nikmat satu lagi, tarik satu nikmat, lepas turun nikmat satu lagi. Siapa bisa kira? Ada orang bisa kira kan? Tu kata tak rok kira nikmat Allah Taala. Kalau nak kira tak rok kira. Ada. Jadi oleh kerana apa nama ni dia baca situ, dia baca lagi. Dia mula dia terfikir. Ada. Kemudian dia baca lagi sampai surah Maryam. Ada dalam surah Maryam tu, dalam kitab dia hak dia duk baca Maryam mak Nabi Isa, yakni mak Tuhan dia tu, di sana sebut Maryam ni apa nama ni minum arak. Bila minum arak kemudian mabuk. Bila mabuk kemudian berzina. Bila berzina mengandung. Bila mengandung beranak ke Tuhan dia. Cerita balas tu dah tu. Tiba-tiba cerita dalam Al-Quran Maryam ni seorang perempuan yang suci. Ada Allah Taala perintahkan Jibril untuk tiupkan roh dalam baju dia. Dia tak biasa berzina. Dia bukan seorang perempuan yang jahat. Ada baru dia boleh bezakan. Ada dalam kitab dia sebut apa nama ni mak Tuhan dia ni panggil jahat. Ada pun dalam Al-Quran ni memuliakan mak Tuhan dia. Ada lalu timbul perasaan dia rasa tak betul dah agama dia ni. Ada maka pagi esok dia celek-celek mata pakai tidur, tengok beg duk sedia dah. Ini dia dah siap baju dalam beg dah. Ada nak suruh hantar kelik dah. Ada tak jadi. Dia kata tak apa, semalam aku baca dah kitab yang mau duk baca ni. Ada beri aku masa sikit. Dia kata ada beri aku masa sikit lagi supaya aku boleh beza lagi. Ada dia boleh mencari apa nama ni burhan-burhan dan sebagainya, yakni bukti-bukti dan sebagainya. Ada dia pun mula beli buku dan sebagainya. Dia baca buku dan sebagainya, buku-buku bahasa Islam ni dah. Kemudian dalam masa tu apa nama ni berlakulah bercekam jiwa dia ni. Ada dia seorang yang dididik dengan ajaran Kristian daripada kecil sampai berpuluh tahun. Ada nak menerima kebenaran Islam ni memang susah, menyebabkan dia perlu masa yang panjang juga. Ada celah-celah tu satu malam dia tidur. Ada bila dia tidur kemudian dia mimpi rumah dia tu atap terbuka, terbelah, terbelah naik sampai langit-langit pun terbelah juga. Ada langit pun terbuka juga. Turun malaikat dan sebagainya, turun bidadari dan sebagainya. Ada satu orang bidadari itu dalam mimpi dia menyanyi satu lagu yang cukup sedap. Dia kata ada cukup sedap lagu hak dia menyanyi. Kemudian bila dia terjaga, rupa-rupanya isteri dia sedang baca Quran. Lalu dia memeluk agama Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah dan sebagainya. Ada kemudian dia buat surat, dia berhenti, nak berhenti apa nama ni daripada kerja sebagai patri gereja. Walaupun apa nama ni gereja bagi elong kat dia. Ada walaupun dia duduk di rumah gereja dan sebagainya. Ada tapi oleh kerana dia dah menerima Islam, dia buang semua tu, dia pergi kerja di kilang gula. Kemudian pak dia panggil, dia pergi menghadap pak dia hak duduk ni lah. Ada hak hantar dia pergi mengaji sampai di Belanda tu. Ada pak dia buang apa nama ni, tak mengaku anak. Ada pak dia marah kat dia, terus pak dia tak mengaku anak. Tak apa, dia tak mengaku anak, sudah dia klik. Bila dia klik, pak dia hantar lagi orang mari katok dia. Ada mari katok dia sampai berdarah kepala dan sebagainya, sampai pensan. Ada bila pensan, maka masa dia tengah duk sakit itulah, maka ramai di kalangan ulama-ulama di Indonesia, ustaz-ustaz di Indonesia yang datang daerah dia, yang beri semangat kepada dia dan sebagainya, sampai dia pun belajar Islam dan sebagainya, sampai di peringkat dia boleh keluar pula ceramah di surau-surau masjid dan sebagainya daripada seorang padri Kristian. Ada kemudian orang gelar dia haji dan sebagainya, dia tak pergi haji lagi, dia malu, maka dia minta ke Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala sampaikan dia untuk buat haji. Kemudian
ada di kalangan kita yang tolak Islam dan sebagainya. Kalau tolak Islam, kita nak cari apa lagi? Ada fa aina tazhabun? Nak pergi mana lagi kamu ni? Ada nak pergi cari tang mana lagi? Nak pergi cari di Rusia ke? Nak pergi cari di China ke? Nak pergi cari di Amerika ke? Tak kena pergi mana-mana dah. Pasal apa? Ada dah dalam Al-Quran. Ada semua dah dalam tu. Kita yang dah diberikan dengan kebenaran Al-Quran, kita nak teraba-raba lagi cari jalan lain. Pasal apa? Sedangkan kebenaran tu dah ada dalam Al-Quran. Orang yang tak diberikan dengan kebenaran Al-Quran, ikut dia nak apa cari tangan apa? Kita yang dah diberi panduan Al-Quran, nak cari tangan mana lagi? Tu kata akal. Hak kita dah orang tadi tu semua akal belakang tu. Tak lagi tajuk ni, tajuk akal kan. Dan pengenalan atau takrif wajib pada akal itu, iaitu barang yang dipikirkan dengan akal, tentu sungguh ia. Kerana barang itu sungguh dirinya. Contoh ada Allah Ta'ala. Tu benda yang wajib pada akal. Pasal apa? Mana boleh akal kita terima kata tak ada Allah Ta'ala? Kita suluh hati tengok dengan akal kita ada. Boleh terima akal kata tak ada Allah Ta'ala ni. Dah siapa pun jadi kita? Bagi kita kata kita ni barang apa nama ni mungkin. Setiap daripada kita ni disebut mungkin. Dah kita ramai ni sebut mungkin. Bila kata barang mungkin ni ialah barang yang terima ada dan terima tak ada. Betul? Kita ni barang mungkin. Langit, bumi, bulan, bintang ni semua barang mungkin. Makna apa? Barang tu boleh terima ada dan boleh terima juga tak ada. Kita ni dulu boleh terima ada dan boleh terima tak ada. Betul? Lah ni kita ada dah. Bila kita dah ada, maka kita ni disebut mawujud. Mawujud ni benda ada, tapi oleh kerana kita ni baharu, maka baharu ni ialah benda ada yang kena jadi. Makna tak jadi sendiri kita ni. Tak terbit daripada butir nakar dia. Tak jadi sendiri kita ni. Mesti ada hak beri jadi kita. Dulu kita sama berat. Sama berat kita ni. Sama berat, sama ada kita ni boleh jadi ke ataupun boleh tak jadi, duk sama berat macam ni yang ukur dia. Tiba-tiba berat belah jadi ni. Tiba-tiba kita ni berat belah jadi. Jadi tak terima akal kata boleh berat dengan sendiri tanpa ada pihak yang memberi berat belah jadi ni. Kalau dalam kita tua dia boleh gitu. Tak terima akal kata boleh jadi berat belah nak ada ni dengan tak ada pihak yang beri berat belah ada ni. Sebuah juga alam ni. Alam ni pun dulu tak ada. Mana ada semula jadi ni dia mau reka tak mau beri kita percaya kata Allah Ta'ala buat pun jadi alam ni. Dia mau tulis dalam buku-buku sains. Tulis kata apa? Alam semula jadi. Apakah mengajilah kita pun semua hafal alam semula jadi, alam semula jadi, alam semula jadi. Daripada darjah 1 naik sampai darjah 6, daripada tingkatan 1 naik sampai tingkatan 6, pergi sampai universiti, mengaji sampai PhD, duk percaya alam semula jadi. Apa sebab tak mau mengaji di surau di masjid dah. Ni kita ni dia bukan ngaji, dia mengaji kita buku tebal-tebal ni. 3-4 putih kita ada ni dia tak ngaji. Jadi dia tak jumpa lah siapa buat alam ni. Padahal ada orang kita alun ni kita harga RM2.5. Yang dia duk terpengaruh dengan kata alam semula jadi, yang menyebabkan rosak akidah dia daripada dulu sampai ke tua, duk percaya kata alam ni semula jadi, tak pernah terlintas, tak pernah terbetik dalam akal dia alam ni Allah Ta'ala beri jadi. Pasal buat tak biasa mengaji. Tu bahaya. Bayangkan nak bawa mati dalam keadaan dia kata alam ni jadi sendiri. Kita mari mengaji malam ni tu dah kata alam ni mustahil jadi sendiri. Tak puas tak. Tapi dengan tak mari pula. Gitu seperti ada Allah Ta'ala. Maka ada Allah Ta'ala tu benda yang wajib pada akal.
jadi zulumat, jadi kelam. Ada satu Nabi kata faqat in lail muslim. Ada Nabi kata babiru bi a'malis salihah qabla an ta'tiyakum fitanun faqat in lail muslim. Ada apa namanya yusbihu rijalan mu'minan wa yamshi kafira wa yamshi mu'minan wa yusbihu kafira wa yuti'u dinuhu bi 'aradin minad dunya. Nabi peringat kepada kita, bersegeralah kamu buat amal-amal kebajikan. Ada amal-amal kebaikan ni kena segera buat. Sebab apa? Innamal hasanat yuzhibnus sayyi'ah. Ada sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu menjadi apa? Menjadi menghilangkan apa nama ni dosa-dosa kecil. Itu kata ulama, kata dosa kecil tak taubat tak apa. Ada buat kebajikan banyak, dengan sendiri dia menghapuskan dosa kecil. Kalau dalam kitab Nurul Ihsan dia sebut sana, ada satu kisah yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah ni ada dia berjalan-jalan di pasar, kemudian dia berhenti satu kedai, dia nak beli kurma. Ada dia nak beli kurma, ada masuk dalam satu kedai. Ada kedai itu dijaga oleh seorang perempuan. Ada orang perempuan jaga kedai tu. Laki orang perempuan ni pergi jihad. Ada pergi berjihad fisabilillah. Ada jadi dia pun gigi nak beli kurma, duk tak kat luar tu hak tak apa molek kan. Ada jadi dia nak beli hak molek. Ada nak cari hak molek, masuk dalam lah. Masuk dalam sikit, tiba-tiba dia tersilap hidup, tertiung perempuan tu. Tertiung dah. Kok mana silap tu, dia ni orang baik. Ada dia ni orang bagus. Tapi kok mana tu kita tiung perempuan tu. Ada bila tertiung tu dia mula berasa apa? Berasa salah besar lah. Ada orang bagus. Ada orang bagus. Kemudian dia jumpa dengan apa nama ni Sayyidina Abu Bakar. Ada tanya balik mana nak buat. Ada Sayyidina Abu Bakar kata tak apalah, duk senyap-senyap, taubat senyap-senyap sudahlah. Ada jangan royak orang. Ada bila kita royak jahat kita kat orang, Allah Taala tak ampun dosa kita. Ada sebuah sikit kita buat benda tak betulnya, dia nak royak orang. Ada duk senyap-senyap, taubat kat Allah Taala. Pergi kat Sayyidina Umar pun kata macam tu juga. Ada duk senyap-senyap, taubat anak. Taubat kat Allah Taala, tak puas hati lagi nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa sendiri. Ada pergi riwayat kat Nabi. Ada kemudian Nabi apa nama ni, Nabi kata mukhinat. Ada mukhinat, dia kata laki kawan tu pergi jihad fisabilillah. Ada tiba-tiba mungkin duk tertiung bini dia. Ada mukhinat. Kemudian Nabi apa nama ni tunduk lama. Ada lama Nabi tunduk, baru Allah Taala turun ayat tu. Ada apa namanya innamal hasanat yuzhibnus sayyi'ah. Ada sesungguhnya apa nama ni kebajikan itu menghilangkan apa nama ni sayyi'at, kejahatan kecil ataupun dosa-dosa kecil. Ada kerana ada Allah Ta'ala sungguh, ada Allah Ta'ala sungguh, yakni pada wakil dia lah, yakni apa nama ni, ada Allah Ta'ala ni masuk wajib zati. Ada wajib pada dirinya. Dan umpama daripada segala perkara yang wajib pada akal. Apa dia ni? Ada apa maksud dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal tu apa maksud? Maksudnya ialah sifat-sifat Allah. Jadi yang pertamanya wajib ada Allah Ta'ala. Ada wajib ada zat Allah Ta'ala tu. Ada yang keduanya ada wajib juga segala perkara yang tentu sungguh pada akal. Apa dia? Segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada oleh apa? Oleh 20 sifat. Ada oleh 20 sifat. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu ialah barang yang dipikirkan dengan akal, tentu tidak. Kerana barang yang kita fikir itu tidak seperti apa? Seperti tiada Allah Ta'ala. Itu kata tidak. Makna barang yang kita fikir dengan akal kita tentu tidak. Ada apa dia? Tiada Allah Ta'ala ni, makna akal kita tak terima. Ada tak tersawur dengan akal kita. Kata Allah Ta'ala ni tak ada. Ada. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukum
atau kita memutus dengan tidak, kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukum, atau kita memutus, itu lazim tu. Dengan tidak apa? Tidak tiada Allah Ta'ala tu, kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Tentu dah tidak ada Tuhan tu tak sama sekali. Mana mustahil. Dan umpamanya daripada segala yang mustahil pada akal, yakni apa? Yakni segala sifat-sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Ada 20 sifat wajib, 20 juga sifat mustahil. Ada dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal. Cukup ada wajib dengan mustahil lah. Sekali lagi lah kita koyak hari ni panjang sejekah. Jadi kita mengaji ni dah, apa tujuannya kita mengaji dah? Nabi SAW sebut kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatuhliku. Jadilah kamu orang yang adil. Setiap daripada kita ni, kalau kata kita ni tak berapa nak boleh jadi alim, dah pasal nak buat kita mengaji tua. Dulu kita tak berapa mengaji dah. Lah ni umur 45 dah, 50 dah. Nak mengaji tu lambat lah, nak boleh potong suntik kitab pun lambat. Semalam pun kita boleh baca dalam 3-4 inci je. Kitab walaupun nipis. Kitab ni kita baca, kita mengaji kat Tok Guru Salah ni. Hak mula-mula mengaji ialah 13 hari bulan 12 2005. Bukan lebih lagi. Tepat lagi, tak habis lagi. 2005 lah ni, 2013, 8 tahun dah kitab ni tak habis lagi. Seminggu sekali, tambah kita sebulan sekali. Jadi nak jadi alim tu lambat tak apalah. Makna kita target anak kita pun jadi alim. Pasal Nabi kata kun aliman. Kalau tak boleh kita jadi alim, kena ada lah orang kita target nak jadi alim dah. Ada mengaji pun bukan nak jadi alim belaka. Bukan semua jadi alim yang mengaji ni pun. Ataupun orang yang belajar au muta'alliman dah. Kalau tak boleh jadi orang alim pun jadi orang yang belajar. Ataupun orang yang mendengar pun tak apa dah. Kita mari tak buat kita pun tahu lagi apa kan lupa belaka kan. Dengar pun tak apa dah. Pasal apa nak pergi mesra dengan ilmu tu. Jangan jadi yang keempat. Jadi yang keempat apa dah? Apa tu boleh ku binasa. Pasal apa? Alim pun dah. Mengaji pun dah. Dengar pun tak mau. Dengar pun tak mau. Maka jadi serupa apa? Jadi serupa tunggu kayu dah. Tak mesak masuk dengan ilmu. Jadi bahayalah kita kalau tak ada ilmu. Dalam kitab apa nama ni Aqidatun Najim pun sebut orang yang alim ni, orang alim, orang hak mengajar lah, orang alim lah, bukan kita kita tak alim lah, orang alim lah, orang alim dia boleh beri syafaat kepada anak-anak murid dia, walaupun jumlah anak murid dia tu sebanyak mana bintang yang ada di langit. Di akhirat esok dia boleh beri syafaat. Makna apa? Boleh tolong orang anak-anak murid dia, walaupun jumlahnya sebanyak bintang yang ada di langit, dia boleh tolong. Tu hebat. Adapun orang yang memberi tolong kepada orang yang menuntut ilmu, cari orang mari mengajar dan sebagainya, ada orang nak pergi mengaji, dia pergi belajar dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan memberi catatan amalan dia daripada sebelah kanan. Maka bahagialah dia di akhirat esok. Pasal apa? Akan diberi dengan amalan, catatan amalan dia daripada sebelah kanan. Itulah di antara kelebihan-kelebihan kita menuntut ilmu, dan insya-Allah sama-samalah kita menghiasi diri kita, masa kita dengan kita menuntut ilmu, memberi makanan kepada rohani kita insya-Allah. Jadi malam ini kita baca dua lah yang pentingnya. Yang pertamanya ialah apa nama ni, kita ingatlah ayat Allah Ta'ala tadi ni, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu
cenderung hati menyokong orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka Allah. Ada itu garis panduan kasar, garis panduan yang umum yang Allah Taala beri dalam kita nak melantik pemimpin dan sebagainya. Yang keduanya kita mengaji tentang perkara yang menjadi wajib pada akal, iaitu ada Allah Ta'ala dan segala sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang itu termasuk dalam perkara yang wajib pada akal. Yang keduanya ialah perkara yang mustahil pada akal, yakni tidak ada Allah Ta'ala dan segala sifat-sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, itu ialah perkara yang terkandung ataupun tergolong dalam perkara yang mustahil pada akal, yakni akal tak terima sama sekali. Jadi insyaAllah 2-3 benda tu bolehlah kita faham sebuah sikit pada malam ini. Al-Fatihah.